semua usia, daripada baby, ibu mengandung sampai ke yang sakit, yang orang tua, semua perlu Manaplas. Contoh kencing manis, yang penyakit kronik yang paling senang nak sembuh, doktor hanya selalu biasa bagi ubat, sambung ubat, penyakit pun berterusan. Punca kencing manis sebenarnya ialah insulin dalam badan tinggi tetapi tidak berkesan. Tujuan insulin ni dia untuk masukkan gula daripada darah ke dalam sel. Tetapi kalau sel kita dah penuh dengan glukos, insulin banyak mana pun tidak berkesan. So dalam keadaan yang kita kata kerintangan insulin, insulin resistant. Apa yang boleh buat insulin kita banyak? Makanan yang karbohidrat berlebihan. Makanan karbohidrat dia menghasil glukos dalam badan. Bila keluar glukos, pankreas mengeluarkan insulin untuk turunkan gula dalam darah. Tetapi kalau selalu sangat dah duk makan karbohidrat, roti, mi, bihun, kuih tiaw, laksa, kuih, cucur semua, glukos meningkat, insulin pun banyak. Tapi lama-lama insulin tak berkesan. Maka paras gula tak turun. Bila gula tak turun, masa itulah doktor-doktor biasa bagi ubat untuk makan. Kalau ubat tak berkesan, dia tambah dengan injection insulin. Problemnya, punca dia makanan. So, cara nak mengatasi kencing manis, nak hapuskan kencing manis atau reverse kronik penyakit kencing manis ni, kita kurangkan karbohidrat atau potong sebanyak, tinggal mungkin 25% saja. Dan tenaga kita ganti dengan cara masak lemak. 40 tahun dah saya jadi doktor. 42 tahun. Tapi kebelakangan ni, dalam masa 11 tahun kebelakangan ni, saya dah ubah ke arah functional medicine, perubatan. Fitnah orang putih kata kolesterol yang buat sakit jantung. Fitnah orang putih kata santan buat sakit jantung. Minyak nyok, coconut oil kata buat sakit jantung, kolesterol. Itu fitnah. Kita tengok nenek moyang kita. Nenek moyang kita setiap hari masak guna minyak tanah katanya. Minyak nyok. Masak lemak guna santan. Ikan percik, ayam percik, kari bersantan. Dia orang hidup lama. Mati kerana tua, memory bagus, ingatan bagus, mata terang. My doktor yang moden ni kata, oh itu kolesterol. Ini kolesterol. Siapa hidup lama? Siapa mati cepat? Saya rasa nenek moyang kita hidup lama, yang duk pantang kolesterol yang mati cepat juga. Ya? Duk makan ubat. Actually ubat kolesterol kalau tinggi sangat makanlah. Tapi bila dah turun paras 5.5 ke, patut berhenti. Tak boleh makan ubat kolesterol jangka masa panjang. Dia ada kesan sampingan. Orang yang makan ubat kolesterol lama sangat, dia cepat lupa, mudah lupa. Mudah jadi Alzheimer. Banyak lagi complication lain boleh berlaku. Kram, sakit saraf akibat ubat kolesterol. Sebab apa? Ubat kolesterol bukan hanya potong kolesterol, dia potong coenzyme Q10. Itu panjang cerita lagi lah. Segala penyakit lagi sekali mula di usus. Ada axis connection antara usus dengan kulit. Gut, brain, skin axis. So, saya duk rawat eczema. Dulu, saya guna ubat, guna steroid, ubat tahan gatal, alergi semua. Tak hilang. Eczema tak hilang cara tu. Selagi tak perbaik usus yang bocor, eczema tak lega. Selagi makan makanan yang mencetus kebocoran usus, tak selesai. So, eczema is an autoimmune, penyakit autoimmune yang melibat dengan kebocoran usus. Jadi kita perlu selamatkan kuman-kuman bagus ni. Jadi orang yang nampak sihat, tak ada penyakit, perlu memelihara kuman-kuman yang bagus. Kalau mereka nak sentiasa sihat, selain pada makanan halalan thayyiban, cara hidup yang sihat, tidur cukup dan berkualiti. Of course, kita kena semayang juga kan. Itu wajib lah. Itu semua tu. Tapi makanan kita boleh musnahkan sistem kesihatan mula di usus. So, orang yang sihat, nampak sihat, tak ada penyakit, tidak bermakna dia akan kekal sihat. No. Bila minum mana ni, prebiotik, bila dia dimakan, diproses oleh kuman-kuman bagus, dia akan menghasilkan extra energy, 5 hingga 15% tenaga lebih yang diguna juga oleh kuman-kuman bagus di usus untuk membantu sistem. So sebab tu bila minum Manaplas, dapat rasa bertenaga, boleh pergi gym. Sebab apa? Ada axis connection antara usus dan otot-otot kita.
Sebab tu ada kajian di luar negara menunjukkan bahawa probiotik, kuman-kuman bagus yang kita memelihara dalam usus kita boleh mempercepatkan pemulihan kita selepas sokan. Faedah dia cukup banyak. Satu, sumber dia halal. Sumber dia dari pokok. Dan dia tak ada campuran apa-apa. Biasa dia natural. So dia organik. Jadi kita tak perlu risau. Tapi segi aspek sumber dia dengan proses dia memang tak ada apa-apa yang kita perlu risau. Satu, cara proses. Kadang-kadang ada teknik yang diguna, mereka guna haba panas. Bila guna haba panas, dia punya asid amino dalamnya boleh mudah rosak. Asid amino ni protein. Ini lagi satu bahan yang ada dalam gum arabic, Mana Plus. Dia ada hampir semua asid amino dalam tu. Jadi beza dia kualiti asid amino dalam tu dengan prebiotik. So kalau cara proses dia guna haba panas, selalunya rosak. Kalau yang Mana Plus, proses dia tidak guna haba panas. So asid amino dia, prebiotik dia, antioksidan dia masih bagus. Collagen dia, bila you bancuh pun you tengok dia pekat kalau banding dengan yang murah-murah. Ramai pesakit saya, mula-mula saya guna Mana yang original, agak mahal sikit. Lepas tu bila mereka nak jimat, dia orang pergilah kedai Arab lah, di pasaran ke beli yang murah-murah. Ya, lepas tahun datang balik. Tak syok lah doktor yang kat pasaran tu. Bila kucai dia macam cair je. Itu sebab dia murah. Sebab kualiti dia berbeza. Antara kandungan dalam Mana Plus ialah asid amino. Sebelum ni saya terlupa nak sebut, ada hampir semua asid amino dalam tu. Asid amino ni sumber dari protein. Jadi bagi orang yang budak-budak yang mungkin tak suka makan daging, ada budak yang tak suka ataupun orang yang masalah buah pinggang, dia kena hadkan protein intake dia sebelum dialisis, ataupun doktor kata tak boleh makan daging. Dan ini yang cara yang terbaik, sebab asid amino tu dah jadi bentuk yang badan boleh sedia guna, tak payah nak diproses lagi. Contoh, actually Mana Plus ni bagus untuk buah pinggang, bagus untuk kes buah pinggang. Kajian di luar negara menunjukkan dia boleh meningkatkan EGFR, penapisan buah pinggang. Dia boleh mengurangkan urea dan kreatinin dalam darah. Kalau nak sihat, nak makan suplemen, asas segala suplemen mesti untuk pulihkan usus dulu. Kalau you makan vitamin banyak macam mana pun, kalau you ada kebocoran usus, sia-sia je. Kebocoran usus tak dapat nak menyerap zat, dia akan keluar. So asas segala suplemen mesti Mana Plus. Selepas tu you nak tambah apa-apa lagi, pulang ikut kajian darah. Kalau ujian darah menunjukkan you kurang vitamin D3, tambah vitamin D3. Kalau you kurang apa-apa lagi kurang, you tambah je lah. Sebab kita tak boleh nak harap makanan. Makanan kita sekarang dah tak cukup zat. Deficient nutrient. Zat tak cukup, racun lebih. Kalau banding dengan makanan masa zaman nenek moyang kita, sayur-sayur semua banyak zat dan tak ada racun. Kita terbalik. Zat tak cukup, racun lebih. Kita tak boleh harap. Dulu saya kata saya tak percaya vitamin dan sebagainya. Dah sekarang saintis dah membuktikan bahawa makanan kita tak cukup zat dan racun lebih. So kita kena asas segala suplemen mesti mula dengan Mana Plus. Pulihkan usus dulu. Lepas tu tambahlah nak makan apa. Tapi dos vitamin yang makan pun kena berkesan. Bukan sebarang vitamin ikut suka je. Kombinasi vitamin dan dos amat penting. Kalau nak tahu, carilah doktor yang mengamal perubatan fungsional. Mereka lebih arif. Saya belajar vitamin, saya belajar daripada US. Lepas tu baru saya tahu apa yang kekurangan vitamin di pasaran kita. Setiap rumah patut ada Mana Plus, dan nak pergi mana-mana bawa juga. Sebab kita perlu memelihara kesihatan kita mula di usus. Perlu merangsang sistem imun kita. So Mana Plus juga boleh digunakan sebagai detox. Saya pernah bagi ceramah pada tahun 2020. Macam mana prebiotik boleh tolong membantu detox badan kita. So amalan harian. Saya nasihat semua patut dapatkan Mana Plus, makan setiap hari. Yang sakit perut ke, sakit jantung ke, apa ke, makan je. Prebiotik dengan probiotik berbeza. Probiotik tu kuman-kuman yang bagus, yang ada di usus, yang merangsang kesihatan kita. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik. Kalau probiotik ni tak dapat prebiotik, mereka mati. So, orang putih kata apa? Ni I punya konsep. Without prebiotik, probiotik will perish. Maksudnya, tanpa prebiotik,
probiotik resap, mati kan. So, kena ada prebiotik. Sekarang ada juga konsep postbiotik. Postbiotik tu bahan-bahan yang dihasilkan oleh probiotik apabila dia makan prebiotik. Probiotik makan prebiotik, dia hasil postbiotik. Postbiotik tu seperti short chain fatty acid, butyrate, propionate, neurotransmitter semua tu, tu semua postbiotik. Ada orang nak jual postbiotik je, tapi tak perlu. Makan prebiotik Mana Plus, kuman kita akan hasilkan segalanya. InsyaAllah. Mana Plus ni, dia prebiotik. Prebiotik menggalakkan lebih banyak kuman-kuman bagus. Dan kuman-kuman bagus ni akan menyumbang kepada jumlah najis kita. Bila jumlah najis tu banyak, dia akan trigger perasaan untuk membuang. Itu satu. Butyrate. Butyrate ni postbiotik yang dihasilkan apabila kuman bagus tu makan prebiotik. Butyrate pun dia juga menggalakkan tali perut kita jalan dengan baik. So, makan Mana Plus untuk kes yang sembelit. Kalau mudah cirit pun Mana Plus juga. Sebab dia ada 2 jenis spesi getah Arab dalam tu. Semua usia, daripada baby, ibu mengandung sampai ke yang sakit, yang orang tua. Semua perlu Mana Plus untuk memelihara kesihatan mula di usus. Asas segala suplemen mesti mula di usus. In fact, bila kita minum Mana Plus, kita tak perlu beli amino acid tambahan. Sebab dalam Mana Plus dah ada asid amino. Kalau budak-budak yang tak suka, dia tawar kan, asalnya tawar, yang pure, dia tawar. So, bagi baby kadang-kadang saya suruh campur dengan susu lembu. Kalau budak tu minum susu lembu, okey, campur lah. Bancur asing, tapi letak dalam susu. Budak-budak besar kalau tak mau lah, bubuhlah madu ke. Kalau terpaksa letak orange juice pun letak je, janji dia minum. Dia tak ada efek kepada bahan tu. Tetapi minuman tu bukan sihat lah. Dia orange juice kan, proses kan. Yang tak sihat tu orange juice. Mana Plus tu tetap sama je. So, kalau tak mau minum juga, saya nasihat, tabur atas makanan. Kalau budak yang makan roti tu, bubuh dalam sandwich dia. Tabur dalam sandwich dia. Lipat dulu makan. Tak akan tahu beza.